Assalamualaikum, berita gembira untuk anda semua. Bisnes KMN Associate kini telah ada penambahbaikan QR Code. Apa itu QR Code? Anda pasti pernah lihat simbol kotak berwarna hitam dengan corak tertentu di dalam akhbar maupun medium perkelahiran yang lain. Simbol berkenaan dipanggil QR Code atau Quick Response Codes. Fungsinya ialah untuk memudahkan kita mendapat dan mengesahkan maklumat melalui teknik pengimbasan kod. Penggunaan QR Code pada bisnes kad anda dapat memudahkan urusan penukaran nombor telefon anda bersama klien. Klien kini hanya perlu mengimbas QR Code anda menggunakan kamera telefon pintar ataupun aplikasi QR Code. Tidak sampai satu saat, klien anda dapat menyimpan butiran-butiran anda seperti nama anda, nombor telefon, nama syarikat, email anda dan lain-lain lagi secara automatik. Mudah bukan? Bisnes kad MN Associate berserta QR Code telah pun beroperasi pada minggu ini. Bagi yang berminat untuk menempah bisnes kad QR Code yang baru ini, anda boleh menempah seperti biasa di link penting Railman Bot. Jika anda masih ada stok bisnes kad yang terdahulu, tidak mengapa, kami boleh menyediakan QR Code secara digital kepada anda. Anda boleh menghubungi Amin Izzah untuk menerima QR Code digital. Selamat mencuba! Assalamualaikum, berita gembira untuk anda semua. Bisnes KMN Associate kini telah ada penambahbaikan QR Code. Apa itu QR Code? Anda pasti pernah lihat simbol kotak berwarna hitam dengan corak tertentu di dalam akhbar maupun medium perkelahiran yang lain. Simbol berkenaan dipanggil QR Code atau Quick Response Codes. Fungsinya ialah untuk memudahkan kita mendapat dan mengesahkan maklumat melalui teknik pengimbasan kod. Penggunaan QR Code pada bisnes kad anda dapat memudahkan urusan penukaran nombor telefon anda bersama klien. Klien kini hanya perlu mengimbas QR Code anda menggunakan kamera telefon pintar ataupun aplikasi QR Code. Tidak sampai satu saat, klien anda dapat menyimpan butiran-butiran anda seperti nama anda, nombor telefon, nama syarikat, email anda dan lain-lain lagi secara automatik. Mudah bukan? Bisnes kad MN Associate berserta QR Code telah pun beroperasi pada minggu ini. Bagi yang berminat untuk menempah bisnes kad QR Code yang baru ini, anda boleh menempah seperti biasa di link penting Railman Bot. Jika anda masih ada stok bisnes kad yang terdahulu, tidak mengapa, kami boleh menyediakan QR Code secara digital kepada anda. Anda boleh menghubungi Amin Izzah untuk menerima QR Code digital. Selamat mencuba! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sebelum kita nak mula, kita nak test dululah suara. Adakah anda dengar dengan suara? Ada dengar suara tak? Cubaan. Kalau anda dengar, tolong komen, tolong bantu saya untuk komen. Ada suara. Ada suara, tolong bantu saya komen. Selamat datang Nurul Ain, Syaiful, Nasrul, Yusri, Farid, Rafi, Udin, Ron Eng, Syaiful. Ulang. Yang sama. Okey. Hairul Hafiz ada. Terima kasih. Terima kasih. So ada suara saya ya. So kita baru ada lebih kurang 6 orang join. Betul ke 6 orang? Anda tengok berapa orang join dah? Saya tengok ada 6 orang baru. Salam ya Ron dengar. Thank you Nasrul, thank you. So baru 6 orang. Mana lagi kawan-kawan kita? So boleh share di grup-grup main team anda. Grup team anda boleh share di sana. Boleh share supaya ramai lagi yang join, ramai lagi dapat belajar pada malam ini. Dapat manfaat macam mana nak belajar buat marketing secara percuma, zero cost marketing ataupun boleh dikatakan low cost marketing. Ada Yusri, terima kasih. Kita tunggu lagi kawan-kawan kita. Ahmad Rajai, selamat datang.
Saya tak pasti. Facebook ada problem, ada bug sikit lah malam ni. Saya tengok ramai yang joining. Tapi dia tunjuk ada 7 orang saja yang bersama dengan kita secara live ni. Saya tak pasti. Boleh komen tak berapa ramai yang ada? Berapa ramai yang ada bersama dengan kita pada malam ni? Boleh tolong komen. Boleh tolong komen untuk saya tahu berapa orang yang ada bersama-sama. Kalau anda ada bersama dengan saya dan dengar benda ni, boleh tulis saya bersama. Saya bersama. Tolong tulis saya bersama. Mana haha ni? Ada 9. Oh, ada 9. Ada 10 dah. Ada 10. Sebab dekat saya ni dia tak tahulah ada error ke ada apa, dia lambat. Dia masih tunjuk ada 6 je. Okay, saya tak pasti kenapa, apa problem dia. Sekejap saya check. Saya takut saya terlepas baca komen-komen anda ni. Ada Fatimah, ada, yes, Syaiful ada. Kita ada 10 orang malam ni. Oh, tak ramai lah yang nak belajar zero cost marketing ni. Tapi tak apa. Perjuangan harus diteruskan. Okay, kita tunggu lagi sikit. Mungkin ada lagi yang baru nak join, nanti terlepas pula. So, boleh sampaikan kepada rakan-rakan anda, team members anda, masukkan link share ni di link link group MN anda ataupun MNN, boleh share. Cara nak share tu anda kena copy link lah, copy link kat atas tu ada titik 3 bertindih tu, copy link dan share link tu di grup anda, ataupun boleh tengok dalam grup Telegram. Saya ada share link tu di grup Telegram. So boleh pergi ke grup Telegram. Saya mungkin belas sikit ke grup Telegram. Okay, send to subscriber. Siapa yang bersama saya boleh tolong komen. Baru saya tahu siapa yang ada kan, siapa yang aktif bersama. Okay, saya dah siap blast dah. Alright. Wan Muhammad, selamat datang. Fak Hazirul, selamat datang. Suku dari match Malaysia Indon ni. Saya bersama, terima kasih Hafizah. Terima kasih. So okey, ada 12 orang, alhamdulillah semakin ramai. So boleh share ke dalam grup anda. Link untuk share tu ada dalam grup, ada dalam Telegram. Saya ada letak di grup Telegram untuk share link ke dalam grup anda. Ajak ramai-ramai ilmu best nak belajar pada malam ni. Yang mungkin orang kedekut nak share dengan anda, kita tak ada kedekut kat sini, kita akan share. Tak ada rahsia, kita tunjuk semua, insyaAllah. Macam mana kita buat zero cost marketing ni. Selamat datang Arif Cik Soh, selamat datang. Kita ada 13 orang, betul Ada 13 orang sekarang. Okey, sebelum kita bermula ni, boleh tolong bantu saya, siapa yang dekat sini memang malam ni nak belajar, memang committed nak belajar, dah ready dengan pen dan buku dan juga handphone anda lah. Saya kalau boleh anda boleh tonton live ni, saya minta anda untuk tonton live ni di di laptop lah. Live ni di laptop ataupun di handphone lain supaya kita dapat buat praktikal nanti. Sekejap lagi kita buat praktikal menggunakan handphone anda. Menggunakan handphone. Kita akan gunakan handphone nanti. Zero cost marketing ni kita ada gunakan handphone. Tengah ada problem atau line saya yang sangkut ni. Orang lain okey ke? Orang lain okey ke? Rafiu ni kata ada problem ke? Sebab saya pun macam ada problem sikit. Saya tak pasti sebab saya tak nampak preview tu. Saya tak tahu saya ni bercakap ni ada orang ke tak. Saya lambat nak dapat tu, dapat feedback tu kan. Wan Muhammad, saya terima kasih. Muhammad Kidal, selamat datang Muhammad Kidal. Boleh share dengan team members anda di dalam grup. Boleh share.
Selamat datang Fadliah. Selamat datang Farid. Selamat datang ke live. Alright. Siapa yang nak belajar boleh tolong komen nak belajar. Saya nak belajar. Saya nak belajar supaya saya lebih bersemangat lah. Bersemangat lah untuk berkongsi dengan anda. Kita dah berapa minit ni? Kita sudah 10 minit dah kita menunggu orang untuk join ni. Baru ada 13 orang. Betul eh? Baru ada 13 orang. So, tolong bantu saya untuk dapatkan jadi 15. Alhamdulillah dah standby. Okey, Cun. Selamat datang Munirah. Selamat datang Munirah. Saya nak belajar Hairul. Cantik Hairul. Farid cantik. Saya nak belajar. Kita tunggu sampai 15 baru saya mulalah. 12 orang tak semangat lah. Tak semangat lah 12 orang ni. Kita nak ramai lagi. Nasrul, saya nak belajar. Cantik. And Hairul, Farid, saya nak belajar. Terima kasih. Kenapa error ya? Munirah. Error macam mana tu? Jadi macam mana Munirah? Arif, Cik Soh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, saya nak belajar. Sikit lagi 2 orang saja lagi. Cukup 15, kita akan mula. Kita punya kelas pada malam ini. Munirah boleh bantu saya. Apa yang problem tu? Kita cuba bantu Munirah. Cuba bagi tahu apa problem daripada Munirah jadi apa. Saya cuba tengok. Orang lain okey ke? Semua nampak suara okey, video okey semua? Saya minta maaf suara sedikit serak lah sebab saya tak berapa sihat. Demam sebenarnya, tapi kita acah-acah sihat lah. Acah-acah sihat. Kita acah-acah sihat. Kita nak bagi manfaat pada orang ramai insyaAllah. Okey. Nampaknya susahnya nak cukup 15 orang ni. Makin lama makin berkurang adalah. Sekarang tinggal 11 pula. Okey, tak apalah. Kita appreciate lah. Mana yang dah ada ni, kita belajar dulu. Alhamdulillah. Okey Nasrul. Okey video semua okey ya. Okey. So bolehlah kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So malam ni kita akan belajar bagaimana nak buat teknik marketing ni secara percuma insya-Allah. Okey. Alright. Okay, sebelum kita pergi lebih dalam tentang marketing ni, kita nak kena faham dulu konsep asas marketing tu apa. Ni saya gambarkan macam ni. Okey, ini bulat. Okay, ada 2 kategori. Ini sebelah kanan adalah marketing, sebelah kiri adalah sales. Okey, boleh nampak Okey, ke nak besar lagi? Okey, kot So marketing ni apa benda kerja-kerja marketing ni? Apa benda sebenarnya peranan marketing dalam ejen hartanah ni? Marketing ni sebenarnya bukannya kita dapat duit lagi sebenarnya. Marketing ni adalah kita nak panggil seramai mungkin kepada kita. Panggil orang dia belum strangers, orang yang tidak kenal kita ataupun mungkin kenalan datang kepada kita. Datang nak tunjukkan apa? Datang kepada kita, kita nak bagi tahu dia kita buat apa. Kita ni buat apa? Satu, kerja apa? Kerja apa? Jual apa? Itulah antara benda. Inilah perkara-perkara yang kita nak bagi tahu dekat orang yang datang kepada kita kan. Bila orang datang pada kita ni, so inilah orang-orang strangers tadi kita nak convert menjadi ini sales. Sales pula tadi orang yang datang. Sales pula adalah duit. Kan? Duit yang masuk. Duit yang masuk pada kita. Contoh daripada 50 orang yang datang pada kita, mungkin yang jadi duit kepada kita, yang beli dengan kita mungkin 5 orang saja. 5 orang saja yang beri duit kepada kita. Which is dia beli rumah dengan kita lah atas asbab marketing kita tadi. So kena faham dulu marketing ni macam mana. Marketing ni apa. So marketing ni adalah bagi saya adalah satu dakwah. 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 Saya tulis. Marketing ni adalah satu dakwah. Kita nak sebarkan maklumat. Maklumat.
Okay, maklumat apa yang kita nak sebarkan? Mungkin jualan kita, nak kenalkan kita ni siapa, nak kenalkan kita siapa, siapa kita lah kan. Siapa? Tak ada soal. So apa maklumat lagi kita nak sampaikan? Tips hartanah kan. So benda-benda ni adalah kerja-kerja marketing. So dakwah ni apa? Dalam bahasa, dari segi bahasa maksudnya menyampaikan. Menyampaikan. So marketing ni boleh jadi keluar duit. Betul. Kita akan keluar duit. Duit akan keluar lah. Nak bagi orang datang kat kita, mungkin kita perlukan duit. Tapi ada kaedah yang menyebabkan kita tidak perlukan keluarkan duit. Ataupun kita keluar duit yang sangat-sangat minima. Okey? Masih bersama dengan saya? So kalau masih bersama dengan saya, boleh tolong komen. So saya tak naklah komunikasi satu hala. So saya nak dengar juga komen-komen daripada anda. So setakat ni faham jelas So ini adalah marketing yang saya faham, yang saya praktikkan. Formula yang saya ambil adalah marketing itu adalah satu dakwah. Kita nak menyampaikan. Dakwah itu adalah menyampaikan. Dakwah itu adalah menyampaikan. So far, okey, boleh tangkap, boleh faham? Okey. Saya nak baca. Kalau ada soalan terus boleh tanya boleh tanya, tak perlu tunggu. So boleh tulis komen, nanti saya akan baca soalan-soalan soalan-soalan anda. Boleh? Okey. So marketing ni, tugas marketing adalah kita nak bagi orang ini nampak. Kita nak bagi orang nampak kita. So itulah yang Datuk Ali Shukri buat. Itulah yang macam-macam lah yang Insta famous ni buat, nak bagi orang nampak dia. So nak bagi orang nampak ni kadang-kadang perlu dia orang ni bukan perlu. Dia orang ni buat perkara-perkara yang bodoh. So orang akan nampak dia orang. So kita sebenarnya tak perlu nak jadi buat perkara-perkara bodoh macam tu. Kita banyak cara yang kita boleh bagi orang nampak kita kan. Orang nak ambil tahu kan. So bila orang nampak, target kita, step yang seterusnya adalah untuk orang ambil tahu kan. Orang tu nak tahu apa benda yang kita buat ni. So first kali kita nak bagi orang nampak apa benda yang trigger. Bagi contoh dia tengah scroll Facebook, dia terberhenti scroll tu, nampak post kita. So itu first step. Dan nampak post kita, nak bagi dia baca. Betul? Nak bagi dia baca. So nak bagi orang tu ambil tahu apa yang kita nak sampaikan dalam post kita. Sebab tu nampak ni boleh dikatakan ada tajuk yang baik kan. Tajuk yang baik. Atau apa sajalah, tajuk pun boleh jadi, gambar pun boleh jadi. Gambar. Gambar apa yang menyebabkan orang scroll Facebook boleh berhenti. Sekejap lagi kita akan lagi pergi deep, pergi lebih mendalam macam mana apa yang saya bagi tahu ni untuk orang ambil tahu. Selepas tu step yang seterusnya nak bagi orang berminat. So ini adalah marketing. First bagi orang, kita tarik ramai orang datang kan? Tarik orang ramai datang pada kita. Belum buat jualan lagi, belum jual lagi. Kita baru nak tarik orang datang dulu dengan kita. Bagi orang add friend kita dulu, bagi orang share post kita dulu. So maksudnya adalah kalau menggunakan Facebook lah kan. Kalau menggunakan medium Facebook tu nak bagi orang share post kita. Kalau perasan siapa yang friend dengan saya, ramai orang share posting saya. So lagi ramai orang akan nampak. Betul? Lagi ramai orang akan nampak. Dan bila saya tulis panjang, kalau tulis pendek, so orang nampak dah habis kat situ. Tapi kalau saya tulis panjang, dia ada see more. Kalau perasan ini dah point dia tu. Itu dah point dah. Untuk buat teknik marketing percuma kan. Dia ada see more. Bila tekan see more tu, orang akan pergi kepada post saya. So bila orang pergi pada post saya, dia akan nampak secara tak langsung profile saya. So dia orang ni kalau berminat, nak bagi orang berminat tadi, so dia akan follow saya. So kita dalam usaha untuk ramaikan orang datang kepada kita. So saya punya friends ada 5,000, saya punya follower ada 4,000. So 9,000 orang mengikuti perkembangan Facebook saya. Boleh faham? So macam tu kaedahnya. Sebab tu yang penulis-penulis hebat di Facebook tu ada 100,000 follower, ada 20,000, 30,000 follower. So lebih mudah dia orang nak buat sales tadi. Tadi ingat tadi yang ni M, yang ni sales. Sekarang ni tugas kita marketing adalah bawa seramai mungkin orang.
Bawa sampai mungkin orang. Lepas ni kita jual sekodok pun orang beli. Menjadikan duit, jadi sales. Kita jual apa pun sebenarnya orang beli. Orang bila orang suka kita, orang follow kita. Kita jual apa selepas itu ada orang beli. Tapi dalam ejen dan tanah kita jual rumah lah. Boleh? Saya tak cakap seorang-seorang. Saya tak cakap seorang-seorang ke ni. Ada ada orang ke? Halo. Jelas. Thank you Syaful Yusri. Masih jelas tuan. Alhamdulillah. Okey, tadi ada 16 orang bersama kita. Fatimah ada. Alright, terima kasih. Terima kasih atas komen-komen anda. Okay, saya teruskan. So, saya tak cakap seorang-seorang. Alhamdulillah. Okey. Saya padam yang ni. Jelas Dah catat? Tak apa, jangan risau. Video ni kita akan simpan. Tapi tak lama. Kita simpan tak lama. Sebab kelas-kelas yang special macam ni kita tak simpan lama lah. So, ambil perhatian betul-betul. Jangan tinggalkan live ni. So, live bersama-sama sampai habis. Siapa yang baru join, seboleh mungkin buka live ni di laptop ataupun di medium yang lain. Sebab apa? Kita akan gunakan handphone sekejap lagi. Kita buat apa? Sambil-sambil nak tengok, sambil-sambil nak buat macam mana kan? So better tengok live ni di tempat lain ataupun handphone isteri ke. Pinjam sekejap handphone isteri. Nak belajar ni, saya nak belajar ni. So gunakan handphone anda untuk nak kita nak praktikal nanti kita akan buat terus. Macam mana apa yang saya sebut tadi. Kemudian okay, tadi bila dah bawa orang, kita nak jadikan dia sales, betul? Jadi sales ni duit masuk, duit masuk lah, duit masuk kepada kita. Okay. Antara teknik zero cost marketing adalah ini, after sales service. After sale service. Ini yang ramai ejen susah nak deliver benda ni. Apa after sale service di dalam bidang kita ni? So kita dah dapatkan pembeli sign ATP, owner accept, loan lulus, sign, SMP, dapat commission. So bila dapat commission, kita kalau boleh kita dah tak nak fikir apa-apa lah, betul tak? So after sales service ni adalah kita bantu pihak pembeli dan owner sehingga selesai. Kalau boleh kita tawarkan diri kita nak ambil kunci, kita nak sampaikan kepada pembeli. Pembeli tak perlu datang office lawyer untuk ambil kunci. Kita yang pergi office lawyer ambil kunci dan serahkan kepada pembeli. Ini namanya after sales service. Kita follow up lawyer. Itu adalah after sales service. So, pembeli happy dan juga owner pun happy. So, bila diorang happy, kita jangan segan silu kat sinilah. Selalu ramai rent ni dia buat dah after sales service ni tapi dia segan nak cakap. So, jangan segan silu nak bagi tahu dekat owner. Please recommend. Please recommend saya kepada rakan-rakan dia. Please recommend saya kepada family dia. So kalau ada orang nak beli ke, nak jual ke, so please recommend. Ini antara zero cost marketing. Perlukan keluarkan duit ke orang yang tolong sebarkan kita punya servis dia. Kita dah ada klien kan? Kita dah ada klien dia. Kenapa tak menggunakan klien kita yang happy dengan kita tu supaya dia sebarkan maklumat kita. Jadi after sales service ni formulanya adalah make client happy. Kita kena bagi klien kita happy. Zero cost marketing. Kita tak perlu keluar duit pun. Kita just mungkinlah keluar ada keluar sikit lah kan. Duit minyak nak pergi ambil kunci. Duit minyak nak pergi hantar kunci kepada pembeli. So faham? Setakat ni ada soalan? Saya tengok kejap. Kok ada orang tanya-tanya. Baru sempat masuk susukan anak ala terlepas. Tak apa. Halo Fadli Rahimi. Halo. Alright, cantik. Jelas bos. Thank you. Kalau ada soalan boleh terus tanya. So ada 18 orang bersama kita. Alhamdulillah semakin ramai. Semakin ramai bersama dengan live kita ni. So dah ada dapat. Kita teruskan. Okay. Okay. Sebelum kita pergi lebih pada lanjut, saya ada formula juga macam mana nak bagi orang. Tadi kan marketing nak dapatkan seramai mungkin orang datang kepada kita kan. Kita nak ada 100 orang, ada 200 orang. So kita sebenarnya ada kena letak target lah berapa ramai yang kita nak. Contoh senang saya suka bagi contoh dengan Facebook lah sebab memang kita gunakan Facebook sebenarnya. Banyaknya zero cost marketing ni. Sebab apa Facebook ni kita boleh kira berapa ramai yang datang kepada kita, berapa ramai yang like post kita, berapa ramai yang share
post kita tu kita punya indicator kan. So first kali sebelum nak ada orang like, sebelum nak ada orang share, kita kena ada friends, betul. So friends maksimum adalah 5,000. Tapi follower tak ada limit. So lepas penuhkan 5,000, automatik orang yang tekan nak add friend kita tu jadi follower kita. So bermaksud saya dah ada 5,000 friends dan saya ada 4,000 followers, 4,000 lebih. So jadi 9,000 orang yang mengikuti perkembangan. Tapi daripada 9,000 tu tak semua yang happy ataupun tak semua yang betul-betul support ataupun dia orang ni silent reader. So far tak ada masalah walaupun dia orang silent reader, walaupun dia orang tak tekan like, walaupun dia orang tak tekan share ataupun dia tak komen. At least dia orang baca juga. Tapi kita lah kena usaha, kena tambah ramai lagi yang engage dengan kita kan, yang engage dengan kita. So sebenarnya pada tahun 2014 dan 2015 saya banyak jual di medium Facebook. 2016 pun sama, sampai sekarang pun sebenarnya saya menggunakan Facebook sebagai medium jualan saya. Di Facebook page saya menggunakan Facebook Ads lah, guna duit lah. Tapi di personal saya jual juga secara percuma lah. Saya tak adalah iklan untuk first deal saya pun di Kuala Lumpur ni. Saya jual di Kedah sebelum ni. Saya ejen part time di Kedah. So saya jual di Facebook persendirian dahulu. First close deal saya rumah di Batu Cave. Saya masih ingat lagi rumah Batu Cave. 170,000. Kawan sekolah saya yang beli, dia tak pernah komen, dia tak pernah like post saya, tak pernah. Tapi dia beli. Nampak tak? Sebab tu itulah pentingnya marketing. Marketing apa tadi? Nak bawa seramai orang datang kepada kita. Kena faham asasnya dulu. Iklan lain cerita kan. Iklan nak nampakkan apa yang kita jual. Ini marketing. Marketing nak nampak bagi ramai orang datang kepada kita. Boleh? Iklan adalah part of marketing. So, bagi saya inilah yang paling penting dalam marketing zero cost marketing ni. Nak bagi orang datang, nak bagi orang suka dengan kita, siapa yang memegang ini? Hati. Yang kedua, siapa yang memegang ini? Rezeki. So benda ni adalah melibatkan hati manusia. Siapa hati manusia? Siapa yang pegang hati manusia yang nak datang pada kita tu? Siapa yang nak membuatkan dia terdetik nak follow kita ataupun nak add friend dengan kita? Siapa pula yang memberi rezeki? Pastinya adalah Allah. So sebelum kita nak buat marketing yang macam saya cakap tadi, nak buat posting di Facebook ke apa saja, nak bagi orang datang, kita marketing dulu dengan Allah. Nak marketing dengan Allah, kita buat apa? Kita nak Allah nampak kita kan. Tadi kan marketing nak bagi nampak. Allah nak nampak kita. So Allah ni dia dah bagi tahu dah dia suka pada hamba-Nya yang berdoa. So kita kena doa. First kali kita kena doa, ya Allah ya Tuhanku, aku nak mencari rezeki yang halal, aku nak beri nafkah kepada keluargaku, aku nak beri manfaat, nak bantu ramai orang lagi. So ya Allah, bagilah ramai yang datang kepadaku untuk berminat dengan servis saya, servis aku kan, untuk menggunakan servis aku sebagai perunding hartanah. Ada orang nak beli, ada orang nak jual. So lembutkanlah hati mereka. Datangkanlah mereka kan. So rezeki pula doa. Ya Allah murahkan rezeki. Biasalah doa yang biasa, murahkan rezeki. Doa duha doa duha tu keluarkan rezeki, rapatkan rezeki, dekatkan rezeki pada kita, turunkan rezeki. Kalau rezeki tu kat bumi, keluarkanlah. Kalau rezeki tu di langit, turunkanlah. Kalau rezeki tu jauh, dekatkanlah. Kalau rezeki tu haram, sucikanlah. Itu doa duha kan. Itu doa duha tu bukannya saya saja. Doa tu marketing sebenarnya kan. So nak bagi Allah happy, doa. Yang kedua, jaga solat lah. Jaga solat yang wajib. Solat yang wajib. Okay. Nak bagi Allah nampak lagi kita solat sunat. Solat duha tadi salah satunya. Tahajud salah satunya. Nak bagi Allah nampak lagi, bangunlah awal pagi. Tahajud tadi kan. Bangun awal pagi. Bangun awal pagi. Bangun awal pagi. Alhamdulillah. So kalau dapat buat benda ni, insya-Allah Allah nampak kita. Kita nak Allah nampak. Macam kita dalam kelas kita dalam kelas, kita nak cikgu tu nampak kita supaya cikgu tu sayang kita, cikgu tu mungkin boleh bagi soalan bocor kat kita ke, ataupun cikgu tu boleh bagi tips-tips nak jawab exam lebih pada kita kan. So macam mana nak bagi cikgu tu nampak?
Kalau cikgu tu tanya soalan, kita lah yang angkat tangan. Ataupun kita duduk depan dalam kelas. Kalau cikgu tu masuk, kita tolong angkat beg dia. Betul tak? Kita tolong angkat beg dia. Cikgu duduk, kita tolong padamkan papan hitam. Memanglah nampak, saya tak suka orang buat macam tu dulu masa kat sekolah. Saya tak suka. Saya rasa dia ni bodek kuat. Tapi bagi saya itu bukan bodek lah. Itu marketing dia. Itu cara dia nak bagi dia nampak dalam cikgu. Dan dia, orang yang saya tak suka dulu tu, dia sangat successful hari ni. Dan sangat successful hari ni, dia kekalkan kebaikan. Orang nak kata dia bodek ke, orang nak kata dia ni mengampu ke apa ke, dia memang score dalam periksa dia. Dan dia score dalam hidup dia. So dia dah buktikan, dia tak pedulilah orang nak cakap apa daripada pasal dia. Yang penting dia terus buatkan kebaikan. Dia teruskan buat kebaikan. Dia tahu hati dia apa. Dia bukannya bodek, tapi dia memang nak bagi cikgu nampak dia. Dia nak buat baik pada semua orang. Bukan dekat cikgu tu pun, sebenarnya kawan-kawan dia pun dia tolong. Itu saya ada kawan yang macam tu. Dia sangat successful hidup dia pada hari ini. Ada soalan sekat ni? 21 orang dah add si fungsi ni. Alhamdulillah. Okey. Ada soalan sekat ni? Faham Jelas? Kalau okey, saya teruskan. Saya teruskan ya. Selamat datang yang baru join. Selamat datang Nizamuddin. Selamat datang. Okey, kita terus kepada nak buat hands on. So boleh bersedia dengan handphone anda. Simpan dulu. Okey. Saya tunjuk yang first step dulu, yang simple. Oh, sorry. Saya kena tunjuk ni dulu. Saya tunjuk dulu. Apa sebenarnya yang kita nak tulis di dalam Facebook? Content marketing kita panggil. Content marketing. So, content marketing ni apa? Content marketing ni adalah strategic marketing approach focus on creating and distributing valuable. Nampak? Valuable, relevant, berkenaan dan consistent content. Nampak? Consistent. Kita kena consistent untuk buat content marketing ni, which is zero cost marketing ni kita perlu consistent. Dia percuma kan. Kita janganlah harap kita satu post terus kita dapat close deal. Jangan macam tu. So tak terpakai zero cost marketing tak boleh macam tu. Kita memang kena consistent, kena buat selalu to attract and retain and clearly define audience and ultimately to drive profitable customer action. So at the end of the day sebenarnya kita nak keuntungan lah daripada strangers tadi. Dia convert jadi customer kita, dan customer kita convert jadi klien kita, jadi duit lah, jadi menggunakan khidmat kita. So apa benda beza ni? Traditional marketing ni iklan biasalah iklan biasa di TV, di website, semua ni iklan biasalah. For sale bla 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 bla, for sale bla 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 bla. So sebenarnya secara psikologinya dia adalah interruption lah kepada orang. Contohlah kita letak benda tu for sale bla 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 di Facebook kita, tak ada orang nak berhenti pun. Orang tengok tu memang kita ni hard sell sangat. Kita terlampau nak menjual, orang benci lah. Jangan for sale bla 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 sangat. Bukan kata tak boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang, tapi jangan hari-hari. Maksudnya boleh for sale bla bla bla, tapi jangan kadang-kadang. Jangan hari-hari, kadang-kadang saja. Tapi kita lebihkan pada content marketing. Kita nak bagi info, nampak ni? Gives valuable information. Kita nak bagi banyak info, tips-tips hartanah. Apa kelebihannya membeli rumah ini? Dia ada structure dia sebenarnya. Kita nak cerita kelebihan rumah tu. Kalau perasan copywriting saya tulis tu sebenarnya structured. Saya belajar benda ni bukannya datang petik dari langit, tak. Benda ni ada mentornya, ada gurunya yang mengajar. So macam mana nak tulis? Okay. Sebelum nak tulis tu, to convert prospect to become customer. Kita nak convert strangers tadi lah, prospect tadi untuk jadi customer kita. Marketing yang berkesan adalah menjawab persoalan pelanggan. Apa masalah orang yang nak beli rumah? Apa persoalan-persoalan dia orang nak beli rumah? Selalunya tak nak semak kelayakan, betul? Masalahnya deposit tak ada. So benda tu kalau kita boleh tackle, so dia telah satu jadi marketing yang baik, yang boleh tarik dia untuk baca kita punya post. So prinsip-prinsip content marketing yang pertama sekali ada emosi. Emosi ni structure dia. So kita nak tarik orang tu, words tell emotion sells. Nampak? Kalau perkataan biasa kita hanya beritahu, tapi kalau benda tu menyentuh emosi dia boleh menjadi satu jualan yang baik. So apa emosi-emosi yang ada dalam manusia ni? Yang pertama sekali boleh tulis need of security. Need saya tulis kat sini lah, boleh saya tulis kat sini. Need of
security. So apa benda ni? Need of security ni dia rasa trust dengan kita, dia rasa ada jaminan dengan kita. Sebagai contoh, kalau bayar booking loan tak lulus, kita refund 100%, tak ambil 1% pun. Ataupun kalau unit yang kita jual tu ada orang panggil 24 hours security yang round sejam sekali depan rumah kita. Benda-benda itu pun boleh jadi security bagi dia lah, jaminan bagi dia. So yang seterusnya adalah variety. Variety. So kadang-kadang ni manusia ni emosi dia tu dia suka pilihan macam perempuan dia kalau dia tak suka kedai tu, masuk-masuk ada satu je pilihan. So dia tak akan masuk kedai tu. So dia akan pergi kedai yang ada banyak pilihan lipstick. Ada lipstick macam ni. Lipstick color merah saja ada 12 jenis. Lipstick color biru ada 13 jenis. Lipstick color putih, lipstick ada color putih. Lipstick color putih ada 20 jenis. Contoh dia ada pilihan. So ada orang emosi dia macam tu. So kita boleh letak satu contoh beberapa pilihan listing kita di Kajang. Contoh kita boleh beritahu siapa mencari rumah di Kajang, saya ada di taman ni. Macam tu kita boleh gunakan emosi orang. Ada orang dia suka, oh dia ni ejen ni ada pilihan lah. So walaupun di Kajang dia ada 12 rumah listing yang lebih kurang harga dia di Kajang. Ni selalu digunakan oleh Bad. Badrul Hisham dia tak bersama kita. So Bud dia ada banyak pilihan. Kadang-kadang bukan listing dia ada buyer. So dia bagi pilihan pada buyer tu sampai buyer tu tak boleh lari kan. Buyer tu mesti kena beli dengan dia. But buyer ni kalau dah call kita, maksudnya dia memang nak beli, dia memang dah bersedia nak beli dan kita pun dah apa panggil uh, dah apa nama? Tapis dia ada duit dan dia boleh layak loan. So kenapa nak lepaskan dia? So kita bagi banyak pilihan. So ada klien yang macam ni. So bila banyak pilihan dia suka dengan kita, bukan dia nak tak lari pun. Memang dia takkan lari sebab dia suka dengan kita. Sebab kita ada banyak pilihan. So ada orang dia punya emosi adalah pilihan. Yang seterusnya adalah excellent. Excellent. Faham, dah belajar masa induction tapi dah lupa. Banyak lagi kena belajar. Alhamdulillah. Alright. So ada soalan boleh tanya Selamat datang yang baru datang, Lailawati, Harun Nizam, Azam, Rizamuddin, Sharifah Haslina, Zairi. Okay. Emma, Fahim. Selamat datang. So excellent. Excellent ni apa? Orang yang jenis excellent ni, dia orang yang kena dengan apa yang dia nak. Excellent. Maksudnya kena dengan apa yang nak. Contoh, ada orang dia nak dapur yang cantik. So dia nak kitchen cabinet yang cantik. So kalau kita dapat tunjuk kabinet yang cantik, kita dapat bercerita tentang apa kelebihan kabinet yang cantik ni. So dia akan trigger emosi dia. Nak pergi tengok rumah ni, nak pergi tengok rumah ni. So ataupun ada orang dia nak dekat dengan LRT. Tapi kita tak pernah bagi tahu yang kita punya rumah tu adalah dekat dengan LRT. So kita tak trigger emosi orang yang excellent ni. Which is kalau satu listing tu kita boleh ada beberapa emosi yang kita boleh trigger. Tapi jangan letak semua dalam satu posting. Mungkin ada satu posting yang berbeza, listing yang sama tapi posting yang berbeza cerita pasal need of security. Posting yang seterusnya boleh cerita pasal excellent. Excellent ni adalah kitchen cabinet dia cantik. Excellent pula ataupun boleh jadi dekat dengan LRT. Ataupun dekat dengan office dia. Ataupun dekat dengan shopping complex. Apa sajalah yang boleh kena dengan kehendak. Okay, yang seterusnya emosi pada pelanggan ni adalah recognition. Betul saya sebut ni, recognition. Saya tak reti lah nak sebut dalam bahasa yang betul kan, recognition Selamat datang yang baru join, Alhamdulillah. Recognition ni macam mana? Ada orang dia suka kemewahan, dia suka rasa proud. Kalau dia dapat rumah tu, dia rasa bangga. Sebagai contoh, kalau rumah yang mahal ni ada swimming pool. Kita cerita berapa luas swimming pool tu, boleh bakar kalori berapa banyak. Nampak? Tu bermain dengan emosi balik kerja. Memanglah ada rumah tu swimming pool, tapi kita beritahu swimming pool macam tu je. Tapi tak main emosi dia. Kita nak main dengan emosi dia. Bukan main, maksudnya kita nak tangkap, trigger emosi dia. Kalau balik kerja penat-penat, ada swimming pool, boleh relax-relax dalam swimming pool. Ataupun ada jacuzzi. Benda-benda tu. Ataupun rumah ni luas, senang nak buat kenduri. So benda ni membuatkan dia proud dengan rumah dia. So kalau nak buat kenduri, boleh buat kenduri di tepi swimming pool. Nampak? So ada orang dia suka bermegah-megah. Dia suka macam itulah keadaan dia. Dia emosi dia macam tu. Okey, yang seterusnya achievement. So emosi
apa yang kita boleh sentuh lagi adalah achievement. Uh, ada orang dia nak raikan pencapaian dia, naik pangkat, so boleh beli rumah, bonus. Ni okey, awal tahun ni cantik lah ni. Nanti kita dah masuk tahun baru. Tahun baru ni ramai pemilik-pemilik bukan pekerja-pekerja dapat bonus. Ada bonus, ada macam Ber Rakyat sampai 11 bulan, 10 bulan, Petronas ada 7 8 bulan. So kalau gaji dia 3,000, kalau 10 bulan dah 30,000. So 30,000 tu sebenarnya boleh beli rumah. Trigger dia orang ni. Ya, tiga dia orang ni. So raikanlah bonus anda dengan menjadikan modal deposit rumah dan anda takkan rugi sebab anda membeli aset. Betul tak? Boleh ataupun anda beli rumah untuk investment, anda akan dapat balik duit anda kalau anda jual. Anda lebih untung sebenarnya kalau letak bonus anda di rumah. So benda ni adalah achievement lah. Bonus kita guna untuk deposit. Alright. Yang seterusnya love. Ada orang beli rumah ni, dia beli sebab nak bagi nafkah kepada keluarga dia. Saya pernah trigger benda ni. Saya cakap apa? Saya cerita pasal nafkah wajib. Saya kata nafkah wajib seorang suami ataupun ketua keluarga adalah menyediakan tempat tinggal. Tak kisahlah sama ada sewa ataupun beli. So rumah ni adalah nafkah sebenarnya. Tempat tinggal adalah nafkah. Tak ada salah kalau kita nak duduk di rumah mertua ke apa, tak ada salah. Jangan terasa pula apa saya cakap ni. Tapi memang benda tu terasa, trigger. Sebab orang yang beli dengan saya tu, dia duduk rumah mertua lah. Dia duduk rumah mertua. So saya kata nafkah menyediakan tempat tinggal ni wajib. Bagi kita tak tahu isteri kita ni macam mana perasaan dia sebenarnya, dia nak keluar. Bukan nak keluar, bukannya lah dia nak merontak keluar ke apa. Tapi dia nak ada kehidupan dia yang lebih privacy. So saya tulis benda-benda tu. Saya tulis, isteri kita ni sebenarnya nak ni, nak ni, nak ni. Trigger orang tu. So dia datang kontak saya, dia nak beli rumah. Dan memang close lah. So ni benda-benda kasih sayang lah. Ada orang beli untuk mak ayah. Ada orang beli untuk anak-anak. So banyak lah. Okay. Yang seterusnya growth. Growth ni kadang-kadang dia tak terfikir sangat nak beli rumah. Dia dah ada dah rumah sebenarnya. Ataupun dia sekarang menyewa lah. Dia menyewa. Dah okey dah. Tak perlu beli pun. Dia dah okey dengan rumah sewa dia. Tapi kita boleh trigger orang ni adalah menceritakan bagaimana dia boleh upgrade rumah dia. Daripada menyewa, bayar dekat orang, sekarang kita bayar rumah sendiri contohnya. Trigger, kadang-kadang benda ni trigger emosi dia. So dia nak upgrade hidup dia. Dia pun nak memiliki rumah sendiri. Dia pun dah bekerja berapa tahun dah ada EPF lah, banyak lah. So orang-orang ni macam ni ramai kat luar sana. EPF banyak, EPF akaun 2 tak keluarkan lagi. So kita nak trigger dia orang, kita nak marketkan diri kita dekat dia ni. Kita nak trigger emosi dia supaya beli rumah menggunakan EPF dengan kita. So kita cerita lah pasal kelebihan menggunakan EPF membeli rumah. So apa kegunaan EPF? EPF boleh buat apa? So far okey ke ni? Alamak, takutnya cakap seorang-seorang. Inilah masalah buat live kan, kita tak tahu ada orang dengar, tak ada orang dengar ke, orang dah belah semua ke, tak tahu. So kalau ada tolong komen. Kalau ataupun ada soalan terus boleh tanya. Ada orang pula emosi dia adalah sumbangan. Saya juga pernah jual rumah ni, saya jual dengan Adi Aziz rumah ni di Wangsa Maju. So ayat saya lebih kurang owner, saya tulis macam ni, owner jual rumah ni sebab nak tampung pembelajaran anak. Nampak tak betapa kasih seorang bapa kepada anak. Sampai jual rumah untuk tampung pengajian anak dia. Cita-cita anak dia nak belajar di US kalau tak silap saya, UK ke US, antara dua tu lah. Tapi luar negara lah. So yuran pengajian dia lebih kurang 200,000 satu tahun ke satu semester. Saya lupa dah. Tapi 200,000 lah dia beritahu saya dia perlukan duit. So dia perlukan jual rumah tu. Tapi rumah tu tak sampai pun 200,000. Cukuplah untuk tampung. Dia kata sebelum nak dapat beasiswa. So anak dia tengah apply beasiswa. So rumah tu lebih kurang berapa? 60-70 ribu macam tu saja. Tak silap saya 60-70 ribu. Bukan. Rumah tu berapa? 150,000. Rumah tu 150,000 dia Wangsa Maju. Low cost Wangsa Maju tu. Section 10 tak silap saya. Saya gunakan emosi tu. So saya kata apa? Di samping membeli rumah ni dapat, sebab sewa situ pun sedap. 150,000 boleh sewa 1,000. 1,000 sebulan boleh dapat penyewa. Rumah corner pula. So anda di samping beli dan buat duit dengan rumah ni, anda sebenarnya telah membantu owner. Membantu owner, menyumbang kepada owner duit tu supaya owner dapat bagi anak dia sambung belajar. So benda tu trigger pada orang yang suka menyumbang. Murah 150 baju. Betul. Memang murah. Masa tu lah. Tu tahun 2000 berapa Adi ada tak kat sini. So saya jual dengan Adi pada waktu tu. Okay, jelas. So ini elemen yang pertama.
So yang elemen yang kedua untuk menulis ni gunakan bahasa mudah faham. Janganlah terlampau tinggi. cerita contoh terlampau tinggi ni cul-de-sac lah, caveat lah, fire break lah. So terlampau tinggi. Macam-macam istilah-istilah hartanah yang kita gunakan kan. So relax je. Kita cerita yang macam kita boleh bersembang tapi mestikan ejaan yang penuh dan boleh campur-campur sikit English. Bagi saya lah ada orang larang kalau bahasa Melayu English. Tapi bagi saya kita nak santai, kita nak bagi orang sukalah dengan tulisan kita. Sastra sangat. Dia kata tahun 2015. Tu scannable. Scannable ni menarik perhatian. Tadi contohnya tajuk. Tajuk kita akan tunjuk lagi. Jadi macam mana nak menulis tajuk pun kita akan tunjuk kejap lagi. Menulis tajuk, macam mana kita nak tulis di Facebook. So scannable ni menarik perhatian orang lah. Simbol. Kita letak simbol-simbol tanda seru contohnya. Letaklah sikit. Jangan terlalu banyak, jangan banyak sangat simbol tu. Kita letak sikit-sikit. Nak catch mata orang tu. Okey. Ada soalan? Tak ada, okey, saya teruskan. So, kita punya posting tu jangan terlampau iklan sangat. Kita lebih berkongsi cerita. Nanti saya akan tunjuk lagi kejap lagi macam mana keadaan dia. Ramai orang tak suka orang menjual lah. So, objektif kita tekankan objektif kita ni lebih kepada berkongsi. Kita nak share satu benda best. Satu rumah yang tak boleh anda lepaskan. Saya pernah gunakan ayat rasa berdosa kalau tak share rumah ni kan. Nampak? Saya gunakan ayat tu. Ataupun saya belum iklan lagi dekat medium-medium online yang lain. Saya nak kongsikan dulu dengan rakan-rakan Facebook ni dulu. Ada tak yang dalam ni nak beli? Ataupun saya pernah guna kalaulah saya lepas loan saya sekarang ni, saya beli rumah ni sebenarnya. Tu antara ayat yang saya pakai. Kita sebenarnya nak share, bukan kita nak jual. Kita nak share dengan korang ni. Ni deal best ni, deal baik. Macam tu. Boleh? Okay? So tulisan kita kena ada benda ni. Ada headline, tajuk. Description 1. Benefit, kita cerita pasal kelebihan. So tahu tak macam mana apa dimaksudkan dengan benefit? Okay. So jawab soalan saya. Rumah luas. Rumah luas tu benefit tak? Cuba jawab. Rumah ni luas. 1004, rumah ni 30 kali 80. So luas lah kan? So ni adalah benefit ke apa? So boleh tolong komen jawab. Rumah luas 30 kali 80 adakah benefit? Benefit. Nik kata benefit. Maaf saya tak bersiap. Okey, yang lain benefit. Okey. Sebenarnya rumah luas 30-80 bukan benefit. Itu hanyalah ciri-ciri. Ni bawah description 2. Features. Dia hanyalah ciri-ciri. So benefit ni apa? Kalau rumah luas, apa manfaat daripada rumah luas? So dia boleh duduk dengan family yang ramai. Dia boleh ajak mak ayah duduk sekali sebagai contoh. Ada orang mak ayah dia dah berumur, dia nak jaga mak ayah dia. So dia ni sekarang berulang-alik lah pergi rumah mak ayah dia. So nak cari rumah yang lebih besar. So kena trigger dia. So apa manfaat dia? Dekat dengan surau. Dekat dengan surau benefit ke ciri-ciri? Boleh buat kenduri, nampak? Itu manfaat. Luas, rumah luas, ada kawasan boleh kemah tu tak perlu kacau jalan. Kemah tu boleh letak dalam car porch kita, luas sebagai contoh. Boleh isi 2 isteri. Itu antara manfaatnya lah. Ataupun kita berkongsi tips. So ni description structure kita, description yang pertama lah. So description 2 barulah cerita ciri-ciri. So kita banyak fokus kepada ciri-ciri. Boleh? Jelas? Oh, ada orang request masuk grup, siannya. Terlambat request. Saya kena approve sekejap. Kesian dia orang. Terlepas. Okay, settle. Dekat dengan surau, ciri-ciri jalan kaki ke masjid benefit. Yes, betul. So rumah tu kita ceritalah. Hanya 31 langkah untuk ke surau bersolat berjemaah. Anda mampu untuk solat jemaah di setiap waktu. Nampak tak?
Itu antara orang panggil copywriting ataupun content marketing. Itu adalah benefit. Kita jual benefit dia. So ada offer, sebagai contoh kalau projek-projek developer ada rebate. Kita kena cerita offer-offer ni. Apa offer-offer yang boleh kita letak dalam posting kita. Sebenarnya fully refund kalau loan tak lulus pun adalah satu offer. Sorry, fully refund tu adalah dekat jaminan. Offer dengan jaminan ni lebih kurang lah. So call to action, dah cerita-cerita tak tinggal pula macam mana nak hubungi kita. Kena ada. Kena ada benda yang call to action kita. Okay. Saya baru belajar satu benda pula. Dia tambah benda ni. Dia tak, bukan call to action. Dia call to immediate. Macam mana je immediate action. So kita nak dia terus boleh senang nak contact kita. Contoh kita tulis nombor telefon kita. Dia nombor telefon saya. So dia nak call macam mana? Tak boleh nak klik kan? Tak boleh nak. So dia kena hafal nombor kita ni. Nak copy paste pun. Kalau kat Facebook dia terpaksa copy semua posting kita baru boleh dapat copy. Nak ambil nombor dia kena hafal, betul tak? 0197. So dia susah dia nak call kita. So dia malas lah call kita. So maksudnya sediakan satu benda yang senang. Dia boleh immediately contact kita, iaitu gunakan link WhatsApp. whatsapp.my/019. So dia klik je, dia terus boleh masuk ke WhatsApp kita contact. Selamat datang Amri. Amri baru join. Syafiq Rahman, Iza, Syafizal. Alright. So jelas? Okay. Alright, saya tunjuk lagi beberapa tips untuk menulis. Okay. Okay, offer ni ada contoh. Offer. Saya zoom sikit. Mana tadi offer? Okay, offer deposit rendah. Tu adalah offer. Below market. Discount. Masa ni zaman ni saya mengajar induction cost 50% stamp duty. Sekarang ni rumah pertama 300,000 ke bawah. Stamp duty terus percuma. So stamp duty percuma. So boleh, itu adalah offer. Ni call to action, jangan lepaskan peluang. Jom tindak pantas. Jom bincang di WhatsApp. Risau pula rumah ini terjual cepat. Mungkin sedang anda baca post ni, dah ada orang yang set appointment untuk view. Jom tindak pantas. So ada ciri-ciri urgency lah untuk dia terus call kita ataupun dia terus contact kita di WhatsApp. Selamat datang Wan Aizat. Jelas. Okey, cantik. So kita teruskan. Okay, ini antara 7 panduan untuk mengarang headline. So yang pertama ada perkataan tips. Tips. 7 tips contohnya, ataupun tips membeli rumah pertama contohnya. Baru tips rumah pertama, selit bawah tu. Rumah ini sesuai sangat untuk anda jadikan rumah pertama sebab apa, bla 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 bla. Kan? Ada perkataan rahsia. Rahsia menjadi property investor. Cerita sikit rahsia macam mana menjadi property pelabur tanah kan. Panduan mudah. Menggunakan simbol tadi saya beritahu dah. Menggunakan perkataan formula. Formula untuk menyemak kelayakan. Bawah tu selit sikit. Ada property yang best. So dah semak kelayakan anda. So saya nak kongsikan anda satu deal best. Tak lebih 300,000 harga rumah ni. Saya ada banyak deal-deal yang best yang berharga 300,000 ke bawah. First kali kita cerita formula ataupun tips ataupun rahsia ataupun panduan. Bawah tu kita selit sikit untuk dia contact kita. Boleh? Ada keyword yang menangkap perhatian prospek sasaran. Keyword contohnya jangan. Jangan adalah keyword yang sangat mujarab. Jangan baca. Tapi orang nak baca juga. Tu antara keyword mujarab lah. Ada nombor. Tadi lah nombor 7 tips. Ada nombor 5 tips. 5 rahsia. 5 panduan mudah. 13 formula. So benda tu ada nombor. Okay. Headline untuk ni pun 7. Nampak? 7 panduan mudah mengarang headline. Nampak? Ini contohnya. Antara yang boleh menarik perhatian orang lah. Okay. Okay. Antara nak menulis lagi, saya dulu menggunakan kaedah ni kita panggil open loop. Open loop. Open loop. Open loop ni macam mana? Kita bersiri. Kita nak pergi inspect pukul 3. Tapi pagi-pagi tu kita dah posting dah satu post. InsyaAllah hari ni ada satu rumah best owner contact. Rumah below market di Selayang contohnya. Di Selayang.
Stay tune. So first post kita kan. First post kita. Nanti dalam pukul 10 macam tu, masa tengah breakfast tu, ambil gambar kita tengah breakfast. Tengah prepare. Nampak tak? Kita tengah prepare apa nak cakap dengan owner, apa benda yang kita nak present dengan owner supaya owner lantik kita ni untuk jual. So bagi lagi hint-hint. Rumah di Selayang ni best sebab dekat dengan NSK contohnya kan. So apa lagi posting dah dekat. Okay, saya dah on the way nak pergi jumpa owner ni. Harap-harap owner sampai awal lah. Owner sampai awal lah. Terus saya boleh update gambar kepada anda sekejap lagi. Appointment saya pukul 3. Doakan saya. Nampak? Itu adalah open loop. Pada pagi appointment pukul 3 kita dah bawa dia supaya dia follow kita. Inilah marketing. Kita nak tarik dia berminat dengan post kita, nak tarik dia seramai mungkin. Post kita. Siapa nak tengok gambar rumah selayang yang murah 100,000 murah daripada harga pasaran ni. Tolong share post ni, nampak? Tolong komen, saya nak. Benda-benda tu akan menarik orang lagi dah. Tak apa, mula-mula mungkin tak ada orang like, tak ada orang share. Saya boleh tunjuk post saya pada 2011, 2008, 2010. Tak ada orang nak like pun. Tak ada orang nak komen pun. Tapi kita konsisten buat. Kita konsisten buat. Alhamdulillah. Sekarang ni InsyaAllah lah like tu tak kurang lah daripada 30 kan. Tapi adalah waktu-waktu yang sendu-sendu tu ada. Malam-malam Jumaat janganlah ada upload. Selalunya sendu sikit lah malam Jumaat. Okay. Ini open loop Formula jangan. Apa tadi saya dah kongsikan jangan. Gunaan perkataan jangan mempunyai daya menarik perhatian. Jangan fikirkan tentang kucing hitam. So secara tak langsung kita dah terbayang kucing hitam. Nampak? So jangan ni sangat mujarab lah. Apa yang anda lakukan adalah anda akan tetap membayangkan kucing hitam dalam fikiran. Ini kerana kebanyakan masa minda bawah sedar tidak dapat mencerap perkataan jangan. Selain itu perkataan jangan juga menunjukkan rasa ingin tahu, nampak? Jangan baca, jangan klik, jangan tengok. Alright? Infografik pun satu benda yang best. So boleh pergi kepada Instagram The Real Man. Kita banyak share tips melalui infografik. Saya tunjuk contoh saya tengok kat Facebook lah. Facebook Real Man The Real Man. Okay. Kita tengok dekat foto. Okay. So benda ni banyak rant-rant yang dulu contohnya Afiq Azman pernah gunakan kita punya infografik. Ni antara contoh-contoh 6 perkara menjejaskan nilai rumah. Ni adalah contoh-contoh infografik. Lambat pula internet ni tiba-tiba. Okay. So boleh ambil sebenarnya post balik kepada Facebook, kat dalam Facebook kita. Tapi edit sikit lah dekat hujung ni. Yang remen semua ni letaklah nombor telefon kita, nombor kontak kita yang di akhir sekali. Boleh juga letak dekat Facebook story ataupun Insta story. So Afiq Azman dulu banyak buat Facebook story, Insta story. So dia dapat prospek potential klien daripada situ. Apa lagi infografik kat sini? Rumah lelong merugikan atau menguntungkan. Ni apa? Kesilapan besar, 3 kesilapan besar beli rumah pertama. So banyak dekat remen ni banyak. Dekat Instagram lah, pergi kat Instagram lagi banyak lah. Boleh? Kita teruskan. Teknik nasi tambah. Okey. Tawaran rumah below market value. Nasi tambah dia apa? Kalaulah anda yang beli, ni mesti untung. Tadi dah cerita pasal below market value. Tapi kalau kita cerita, kalaulah anda yang dapat rumah ni, bukan apa. Kalau anda beli rumah ni, terus untung ataupun terus jimat 20,000. Nampak? So kita tambah bagi rasa bagi orang berminat untuk baca lagi ataupun berminat untuk ambil tahu ataupun berminat untuk call kita. Itulah. Itu dah teknik tambah. Criminal Mind ni satu benda yang saya belajar sebenarnya daripada orang panggil Criminal Mind ni kaedah yang teknik jahat lah Criminal Mind ni, tapi kita convert sebagai marketing yang baik. Sebab apa orang boleh terpengaruh dengan Criminal Mind ni? Criminal Mind ni boleh katakan selalu orang guna fitnah lah. Orang guna Criminal Mind ni fitnah. Contoh dia target dia nak bunuh kakak ipar dia contohnya. So dia cakap kat abang dia, tadi nampak kakak ipar tu keluar jalan-jalan dengan lelaki mana tau. Tapi mungkin saya silap, mungkin tak kot, nampak tak? Ini adalah Criminal Mind yang trigger dia. Yang trigger dia buat tindakan
cepat tindakan betul kan ni, mula abang kita tak percaya kan, tapi esok cakap lagi. Uh, so benda tu walaupun kakak ipar kita tak buat, kita tak suka kakak ipar kita, nak bagi abang kita tak suka dengan kakak ipar kita. So benda ni criminal mind cara-caranya. Jadi macam mana kita nak gunakan dalam marketing? Kita kena macam ada sedikit takut-takutkan orang. Itulah. Anda tahu kan, nak beli rumah ni memerlukan kos. Sedih kan kalau duit anda lebur sebab dia tipu? Nampak? Tu step pertama. Tipu. Takut kan kena tipu? So, anda akan rugi sekiranya tersalah buat pilihan. Takutkan dia. Takutkan kita punya pembaca. Bayangkan kalau anda tersalah langkah, kesemuanya hangus. Rumah tak dapat, duit hangus. Nampak? Cemas. Tapi kalau menggunakan khidmat kami, saya pasti perkara ni dapat dielakkan. Saya akan pastikan semuanya ada hitam putih dan urusan berjalan dengan lancar dan selamat. So kita nak first gelabahkan dia. Tapi jangan risau, benda-benda yang anda gelabah tu boleh selesai dengan kita. Macam tu lebih kurang. Boleh? Faham? So boleh letak juga testimoni review klien. So dulu saya rajin buat benda ni. Saya suruh orang yang beli rumah dengan saya, owner-owner yang lantik saya tu, saya suruh like Facebook saya dan saya suruh tulis review kat situ. Ada review-review tu ada lagi rasanya dekat muslim.my. Ada lagi tak? Ada lah kot kan, mesti takkan hilang pula. Saya pun dah tak aktif sangat di muslim.my ni. Reviews. Ni dia bagi 5 bintang. Ni antara klien saya lah. Tahun bila ni? 2016 nampak? 2018. Damia Effendi ni owner. 2015 dia bagi 5 bintang, 5 bintang. Dia orang tak tulis lah, dia orang bagi bintang saja. Okey lah kan. So, tu testimoni yang kita boleh letak. Bukan paksa lah. Kita dah ala-ala dengan klien kita, dah beli yang kita, dah set ATP, suruh dia tekan like. Boleh? Kita nak pergi yang seterusnya boleh? Jelas? Faham? Tu cara-cara tulis post lah. Okay, so saya nak anda gunakan handphone pula. Okay. Alhamdulillah. Pergi pada handphone anda. Kenapa tak boleh tengok loading? Sudah. Anda nampak ke post ni? Ada orang cakap tak tengah loading, tak nampak, mungkin internet dia ke apa. Anda okey ke? Ada masih nampak ke? Okey, jap lagi abang share listing pun tak dapat pun. Sembang Adi. Okey, dah ready dengan telefon? Saya nak tunjuk kepada anda sekejap lagi macam mana kita nak santai, relax santai-santai. Macam mana kita nak share kita punya posting tadi ke beratus-ratus grup tanpa masalah. Kita nak share beratus-ratus grup tanpa masalah. Kalau Nizam tak apa. Kita nak pergi kepada tips yang seterusnya ni. So boleh belajar lagi kalau Nizam. So boleh bersama dengan handphone anda. Okay. Dah ready? Kalau dah ready boleh tulis ready. Syafiq Rahman. Okay, so far okay. Fatih okay sebenarnya. Saya reply kat Fatih jap. Okay, dah ready boleh tulis ready. Dengan info anda kita dah bersama 1 jam. 1 jam kita dah bersama. Selamat datang yang mana baru join. Kita nak bagi tips yang seterusnya nak menggunakan Facebook secara utilize. Kenapa saya cakap macam tu? Kenapa saya nak gunakan handphone? Sebab dekat komputer ni dia ada limitasi dia. Contoh, ni posting saya. Contohlah posting saya. Okay, posting ni. Nampak saya share pada 46 group, tak ada masalah pun. So saya share. Saya nak share ke dalam group kan, share in group. So limitasi dekat PC, kita nak kena type group tu. Group. Contohnya Bangi kan. Bangi. Astaghfirullahalazim. Bangi. So satu-satu nak kena share. Post. Satu share. Post. So lambat. Tapi di handphone kita boleh share terus. Sampai 100 share pun boleh. So boleh tak? Kita pergi tunjuk dekat handphone. Okay, buka Facebook.
Okay, buka Facebook. View profile. So, ni contoh posting saya nak share. Okay, okay, sekejap. Sebelum kita nak share, kena ada post dululah. Kena ada post dululah. So, anggaplah ada post. Okay, sebelum kita nak share ke group, kita kena join group dulu. So, cara nak join group, contohlah. Kita ni target market kita adalah Ampang contohnya. Kita target market kita nak jual di Ampang. Ataupun kita nak bagi servis agent kita di Ampang. So, search Ampang. Dekat Facebook ni, kat atas tadi, saya tunjuk balik. Dekat atas ni, dekat atas ni, tekan search. Ampang, search Ampang. Okay. Lepas search pada Ampang ni, kat atas ni nampak? Kat atas ni, tekan groups. So, Facebook akan bantu kita tunjuk senarai-senarai group. Saya dah banyak join lah. Senarai-senarai group Ampang. So, kita tengok kat sini, 16,000 members kat Ampang di hatiku. So, sini ada 60,000 members, ada 51 orang. Ini belum join lagi, tekan join. So, join as profile kita lah. Join group. Nampak? Semudah tu je. So, join group. Okay. Join group. Oh, adakah anda warga Ampang? Jawab je lah ya. Submit. So, ada group yang terus join. Ada group yang kena tunggu approve lagi. Admin approve dulu. Ni 950 post. Maknanya aktif betul. Okay, join. 1,200 post sehari. Ni semuanya Ampang-Ampang. So, join. Banyak lagi grup Ampang saya tak join. So, join lah. So, join grup-grup Ampang ni. So, boleh tak ikut sama-sama dengan saya buat? Kalau semenyih lah. Kalau bagi-bagilah, kanjang-kanjang lah. Kita join je semua Ampang-Ampang ni. Semua join, tak ada masalah. Adakah anda rakyat Malaysia? Jawab je, ya. Di mana anda tinggal? Dah kita nak join grup Ampang, tulis je Ampang. Tujuan menyertai grup ini berkongsi tips hartanah. Macam tu. Okay, tunggulah dia orang approve. Penduduk Ampang, Pandai Indah, join. Khas warga Hulu Langat, bolehlah dekat dengan Ampang. Join. Ampang, Pandai Indah, banyak grup Ampang rupanya. Banyak ada, ya Allah. Ampang ada 4,000 member, join. Semua join. Okay, delivery makanan, delivery tak sesuai lah. Tak baik lah. Ampang Biggest Jam Bersiap, bolehlah join. Grup bisnes Ampang, okay, join. Okay. Banyak lagi, tak apalah. Nanti okay, tak banyak lah. Saya pun habis lah. Alang-alang ni. Ni banyak sangat tanya. Warga Ampang kat SCM, Bapak Bukit Bintang. Yang mana banyak sangat tanya tu tak payah. Ceras Ampang Real Estate, join. Okay. Settle join ni. So, kita pergi dekat post kita. Ada orang baru nak join ni. Badrul Zaman, tak apa. Saya approve sekejap. Okay. Allah. Okay, kita pergi pada post kita. Macam mana nak share group secara laju kan? Internet slow lah tiba-tiba. Sekejap kenapa pula internet ni? Sekejap, bersabar. Bertenang, saya baca komen dulu. Okay. So far, okay, line clear, ready, alright. Kenapa ni? Macam tu pula. Boleh. Tak boleh buka profile saya, kenapa? Dah approve nampak tu. Ada grup-grup yang dah approve nampak. Okay, sekejap saya tak boleh terbuka post saya ni. Buka profile saya kenapa? Belum apa-apa dah kena block ke apa? Khairul Amri terus request join tu nampak. Ini tindakan yang pantas. Fast action, fast result. Tak apalah, saya pilih lah post mana-mana yang saya nak share sebagai contoh. Tak boleh juga nanti saya share berepek-epek susah juga. Tak apalah, saya buat posting baru. Apa saya nak buat bahaya juga post berepek-epek ni. Sekejap tak boleh nak buka ni. Tak ada idea nak tulis apa lah. Kenapa profile saya tak boleh buka?
Inilah penyakit jiran-jiran ni lah. Okay. Saya nak share penyakit-penyakit jiran-jiran ni. Saya tekan share. Slow client connection detected. Internet saya ni. Saya tekan share. Okay, tengok tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Semua orang tengok betul-betul. Tekan share. Ramai orang tak nak kongsi rahsia ni. Dia orang share, simpan dia orang seorang-seorang. Kita kongsi pada anda secara percuma. Dan teknik ni ada orang charge. Ada orang charge di kelas-kelas marketing. Masa saya pergi kelas marketing, zero cost marketing pun dia orang charge saya lah. So saya share balik pada anda percuma. Sebab benda ni simple saja sebenarnya. Tapi ramai tak tahu. Tekan share to group. Okay, semua orang tahu tekan share to group. So write message. Contoh nak tarik perhatian orang tadi ya. Apa ayat tak kan? Jiran anda mungkin ada penyakit ini. Aduh, jahat betul. Okay, kita nak search, nak send kepada grup Ampang tadi. So search Ampang. So dia akan senaraikan ke semua grup-grup Ampang yang telah kita join. So saya dah join banyak tadi, tapi yang improve inilah. So senang ya, tekan share. Nampak? Nampak? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, senangnya. Simple. Contohnya, saya dah bangi saya join banyak. Saya dah berpuluh so bangi ni, dah banyak. Banyak. Tekan je bangi. Ya Allah, ya Allah, senangnya. Okay, senang sangat. Senang. Alhamdulillah. Ada group yang kena admin approve, tapi tak apalah, kita share je lah. Share. Zero cost marketing. Zero cost marketing. So saya share ni, saya ada share lambayan resident. Ada 2-3 orang juga PM saya. Alamak, dah terlepas ke bawah. Dah jauh dah. Saya ni banyak sangat orang WhatsApp kan. Dah terlepas ke bawah. So itu cara dia. Satu post ni boleh share pada grup Ampang, boleh share pada grup Bangi. Semenyih pun ada. Yang mana dah share, dia dah tunjuk posted, nampak? So semenyih ada satu tak share lagi. Share. Senang kerja kita. Senang tak? So ini antara zero cost marketing. Tapi jangan harap orang panggil sekali buat terus jadi. Jangan macam tu kan. Dan posting saya tadi kau tengok ni saya cerita pasal penyakit jiran, tapi bawah saya ada call to action. Nampak? Nama, nombor telefon, saya kerja mana. Dan boleh klik terus pergi ke WhatsApp tu. Saya klik. Dia akan pergi pada WhatsApp. Internet slow, minta maaf. Saya harap live ni okey lah, tak sangkut. So dia akan pergi WhatsApp saya. Hai Musis ni, nombor sendiri lah kan. Okay. So belajar sesuatu. Dapat. Saya baca komen dulu. Ada soalan tak? Senang. Maksimum berapa grup? Tak ada. Kuota habis tu bos. Kuota apa tu? Kita pakai wifi. Kita pakai wifi Nizam. Tu tahulah malam ni ramai dekat area Ceras ni pakai internet pun terganggu jugalah. Ada soalan? Selamat datang Nur Shah Lizam. Nur Shah Lizam baru join. Selamat datang. Okay. Ada soalan, itu antara yang simple lah kita share grup-grup. Okay. Caranya jangan share sekali saja. Share mesti berjadual. Pertama, senangnya adalah share pagi, share tengah hari, share malam. Share pagi, share tengah hari, share malam. Boleh? Ada soalan? Dapat bos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Hanif. Terima kasih Lalawati. Terima kasih Ron kerana masih bersama dengan kita sehingga setakat ini. Dah sejam 14 minit. InsyaAllah kita nak bagi tips yang seterusnya. Boleh? Boleh kita pergi yang strip yang seterusnya. Kalau boleh kita terus. Boleh. Komen boleh. Komen boleh. Kita akan pergi tips yang seterusnya pula. Okay, tips yang seterusnya macam mana kita nak keluar di Google. Nampak? Kita Google property agent Ceras. Keluar nombor saya. Ni nombor saya sorry. Tak nampak punya. Okay. Ni nombor saya 0197527157. Ni nombor saya. Ni listing-listing yang saya upload di Google. Nampak?
So macam mana nak buat macam ni? So siapa yang datang Grand Circle hari tu, Alhamdulillah dah tahu. Siapa yang tak datang, Alhamdulillah juga anda dapat ilmu tu pada hari ini. Siapa nak belajar ilmu ni, search. So nampak ada keluar kat sini, saya Muslim Sani, ejen hartanah pengalaman dari tahun 2008. So ada boleh letak post-post kita ejen trusted. 6 days ago saya letak benda ni. So benda ni masih ada lagi di sini. Kita hanya buat sekali saja dan tinggalkan, dah cukup. Siapa nak belajar buat macam ni? So boleh letak listing view all. Ni listing-listing yang ada, tekan. So tekan get offer. Get offer ni sebenarnya dia pergi pada call, nampak dia pergi kepada WhatsApp. Okay. Ini nombor telefon dia letak. Kalau dia view kat mobile, terus boleh call kita. Ni contoh-contoh, ni saya letak contoh lah. Saya dapat satu call daripada Google ni. Owner nak lantik jual rumah. Ada. Saya dapat satu call. Tapi saya tak pergilah. Sebab apa, rumah tu terlampau over market. Dan ada faktor lah. Saya tak ada cerita lah kat sini. Sensitif sikit faktor tu. Saya tak cerita, tapi saya tak pergi ambil. Tapi maksudnya, ada orang call. Baru je seminggu saya buat benda ni, dah ada orang call. So, ada tak berminat nak belajar ni? Okay, boleh. Okay. Alright, pergi kepada handphone anda juga. Okay. Pergi pada Play Store. Search My Business. Google My Business. Okay, Google My Business. Saya dah install lah. So, anda belum install. Oh, saya sebut Google, dia detect. Okay. So, saya dah install. So, yang belum install, boleh install. So, yang mana install, boleh open. So, ini report yang dia bagi selama seminggu ni. Ada 20 orang dah view saya punya profile. Dan 20 orang search di Google, jumpa saya. Ada 22 aktiviti. Apa benda aktiviti tu kita tengok. Aktiviti adalah dia 22 action dia buat. Satu call. Ini yang call tu. Nampak dia tunjuk. Memang ada seorang call saya. Ada 21 orang yang view foto. Nampak? 22. Okay. So benda ni hanya buat di handphone saja. So kalau anda first time buka, anda kena register account dulu lah. Okay, contohlah saya macam anggap saya ni first time lah. Macam mana nak buat first time? Macam mana saya nak jadikan saya first time? Home, profile, more. More. Manage your Google account, bukan? Oh, saya nak kena register account baru ke? Manage your Google account. Add business, tak ada ke add business? Manage user. Primary owner. Sekejap Saya sebab dah ada kan. Macam mana saya nak tunjuk kat anda? Dan sebenarnya kita letak message. Kita boleh on message kat sini. Kalau ada client message di Google, kita akan dapat notification. Macam mana profile boleh letak gambar kita. Gambar macam Facebook. Macam ada gambar profile, ada gambar cover foto. Saya tengah cari macam mana saya nak. Dan kita boleh buat website, mini site lah di Google. So dia akan keluar macam ni. Macam ni. Macam ni lah. Dia akan keluar mini site ni. Sekarang ni saya nak buat adalah macam mana saya nak buat baru. Setting. Kan? Oh, pening je ni. Okay, jumpa dah. Add new business. Okay. Satu email tu boleh letak banyak business. So business name. Okay, business name ni cara nak letak dia. Kita kena pergi ke website neilpatel.com. neilpatel.com. So cara je kita nak tengok apa yang orang search banyak di Google. Sebagai contoh, kita kena set Malaysia dulu. Orang kat Malaysia ni search apa? Sebab kita target bukannya dunia kan. Kita target orang yang nak di Malaysia lah. So Malay Malaysia lah kalau nak business name kita dalam bahasa Melayu. Saya lebih prefer English lah. Contohnya macam saya tadi, saya buat property agent Ceras.
Saya hanya testing je tu sebenarnya, testing. Saya testing dulu baru kita ajar orang. Jadi tak jadi kan. So search adalah 30 sebulan. Ni sebulan about the number of search this particular keyword has during a month. Sebulan ada orang search 30. Orang sanggup bayar untuk keyword ni adalah 71 sen. So not bad lah. Okey lah. Tak banyak sangat lah. Okay. Apa lagi yang contohnya? Agent, English lah. English. Property for sale in Ceras. Contoh. Ada tak orang search? Oh, internet memang slow lah ini. Ada sama 50 juga lebih kurang. Tapi nampak orang sanggup bayar lagi tinggi untuk keyword ni. Dan dia ada bagi lagi keyword-keyword lain. Contoh, betul saya incerah, property for rent incerah, siapa kata cerah. Nampak? So, property rent incerah RM3 orang sanggup bayar kan. So, benda-benda ni adalah keyword. Tapi 50 ni rendah sebenarnya. Tak tinggi sangat. Rendah-rendah pun saya dapat 20 search dalam seminggu. So, maknanya berjalan juga. Okey juga. Kalau kita pergi contoh dia lagi umum lah. Properties for sale. Kita tengok. 1,300. So business name kita mungkin boleh letak properties for sale. Tapi dia terlampau umum sangat. Saya lebih prefer kalau kita spesifik. Lebihkan sikit spesifiknya tu. Tapi okey lah letak property for sale pun okey. 1,300 search volume tinggi lah. So kebarangkalian orang search tu tinggi. Tapi kita try property for sale. Tengok kat Google. Property for sale. Okey lah, saya rasa boleh pakai property for sale ni. Sebab apa? Belum ada orang guna Google Business kat property for sale ni. Nampak? Terbaik ni. Property for sale saya rasa terbaik. So boleh gunakan property for sale. Nampak? 1,300. Orang sanggup bayar RM1.50 agak tinggi. SEO 36 ni. Competition 36 orang. Macam tu lebih kurang. Dan dia ada tulis cadangan-cadangan. So boleh banyak lah property for sale. In KL pun boleh. Property for sale saja pun boleh. So dia ada cadangan-cadangan lagi. Betul in Kuala Lumpur still okay. So in Kuala Lumpur orang sanggup bid bayar sampai RM19.53. Nampak? So business name kita tadi kita berbalik kepada business name kita tadi kat mana? Okay. So saya ingat saya contoh property for sale. For sale in KL. Nampak dia okay, KL nampak. Okay, terus tekan next. Business kategori real estate lah. Real estate agency. Okay, next. Kategori kena betul tak boleh. Do you want to add location customer can visit like shop? Tak payah. Dia tak payah location. Tapi kalau tak okay. Ni tips juga Kalau anda memang agent yang fokus di satu-satu kawasan, saya cadangkan terus letak location. Tapi location ni boleh jadi rumah sendiri lah. So ada sedikit bahaya lah kalau letak rumah sendiri ni. Tapi kalau anda ada office site ke macam mana ke boleh letak. Sebab apa? Location ni kemungkinan nak verify dia akan hantar surat ke location kita. So saya lebih prefer untuk tekan no lah. Tapi ada location contoh memang buat kat area Ceras, letaklah alamat office Ceras. Jangan letak lagi sebab office Ceras kita nak pindah. Office Ceras kita nak pindah, so letak alamat baru nanti. Buat masa sekarang tekan no je dulu. Where do you serve your customer? So ini Google akan bantu kita lah. Kita akan tulis lah. Contohnya KL, Ceras lah. Ceras. Kat mana lagi? Ampang. Ni Google akan bantu market untuk kita. Ampang. Ada lagi Ampang tadi kan? Ampang, Kuala Lumpur. Ampang kira lah. Ampang Kuala Lumpur kan? Apa lagi KL? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur sendiri lah. Kuala Lumpur pun ada lagi tadi. So dia akan sampaikan kepada orang yang betul. Okay. So ni contoh saja anda boleh letak lah nanti. So tekan next. Full phone number. So website boleh letak. Website kalau letak link mudah pun boleh. Nak letak link property guru pun boleh. Kadang-kadang link property kita www.muslih.com.my kan. So muslih.com.my tu pergi ke property guru kita. Ataupun saya letak realman lah www.realman.my. Okay. Next. Finish.
Okay, ni alamat tadi. Letak je. Street address. Jalan Taming. Township Ceras. Postcode 43200. Dan Ceras lah. Kontis. Kuala Lumpur lah, tak apalah. Oh, right. Okay. Address ni kena betul. Tak boleh umum Sebab apa? Saya lupa baca tadi. Please enter your postal address to verify. Okay, ada orang dia hanya perlu verify melalui SMS saja. Nah, saya ada account yang dapat verify melalui SMS. Ada. So yang ni dia perlukan alamat penuh. So ini tak apa, tak ada masalah. Letak je alamat rumah betul. 29A ni rumah saya lah. Jalan Seri Taming 3A. Headline Taman Seri Taming. Sebab apa dia akan hantar surat? Dalam masa seminggu lebih kurang. Hantar surat rumah kita. Seri Taming. Okay, Ceras. Jalan Ceras. Ceras. Dia bukan Kuala Lumpur lah rumah saya ni. Ejen lah tanah Kuala Lumpur kan. Putih Kuala Lumpur. Okay. Next. Okay. Dah tengok dia hantar pakai postcard nampak. Dia hantar kat sini. So contact name saya lah. Mostly. Okay. Post. Alright. Postcard is coming dalam masa 14 hari. Tapi saya tengok seminggu dah sampai dah. Okay. So kita boleh edit dulu lah sebab belum verify lagi. Kita boleh edit, letak dulu gambar-gambar kat profile kita. Letak listing-listing. So anda akan dapat surat macam ni. Sekejap Anda akan dapat surat macam ni. Nampak? Ni nombor kod untuk kita verify. So itulah cara nak bagi nampak kita di Google. Di Google menggunakan Google My Business. Okay, so saya baca komen jap. Aslinda, terima kasih baru join. So ada soalan? Dah mula buat? Menggunakan Google My Business, alhamdulillah selesai dah 2 kaedah online yang kita buat. Okay. Saya pernah lepas tu kena block dengan FB 3 hari. Kena ya. Macam mana soalan tu? Saya pernah lepas tu kena block. Block macam mana? Apa yang pernah tu? Apa yang pernah buat tu? Cuba jelaskan Azwa. Apa yang dimaksudkan pernah tu? Kenapa ya kot tu? Kena ya tu. So apa? Apa maksud Azwa? Soalan-soalan lain? Mungkin pasal share di grup Facebook tadi kot. Okay, share di grup Facebook ni. Saya ingat jangan lebih daripada 20 ke 30 share lah. Setakat ni saya share okey je. Banyak saya share tu. Pagi saya share, tengah hari saya share, petang saya share. So far okey lah. So far okey, belum kena block lagi lah. Sebab memang Facebook benarkan pun officially. Allah, saya terpijak kaca darah. Allahuakbar. Datang pula kaca ni. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Okey, sementara kita tunggu soalan ni. Siapa nak benda-benda ni? Ni dah saya dah siap-siapkan dah tadi yang kita belajar pada awal tadi tu. Siapa nak benda ni? Word ni saya bagi pada anda. So siapa yang nak macam mana nak tulis headline, apa kaedahnya open loop tadi, apa kaedah criminal mind tadi, nasi tambah semua ni, siapa nak boleh letak email anda. Saya nak bagi pada orang yang committed saja. Tinggalkan email anda, saya akan email kepada anda yang tadi yang kita baca yang first tadi tu. Headline, macam mana nak tulis headline, apa ciri-ciri emosi orang kan. So saya akan bagi pada anda. So, ada orang lagi tak ni? Ada dalam Facebook ni problem. Saya tak tahu orang ada ke tak ni. Mohon share. Daniel.
Okay. Orang dah start share semula saya punya post penyakit jiran-jiran tu. Nampak tak? Saya baru letak je kat grup tadi. Kan? Okay, terima kasih letak email-email tu. Alright. Aduh. Habis aduh. Okay, saya akan email kepada anda yang kita belajar tadi. Ada soalan sebelum kita tutup? Cantik. Tinggalkan email. Tinggalkan email cepat-cepat. Sebab once saya end nanti takut email anda stuck. Tinggalkan cepat-cepat. So, ada soalan? InsyaAllah, macam kita janjikan lah. Kita konsisten nak buat kelas secara online ni banyak kali. InsyaAllah kita akan cuba seminggu satu kali. Seminggu satu kali akan ada ilmu-ilmu baru kita buat. Ilmu-ilmu tambahan kan. Ilmu tambahan yang kita akan ajar. Supaya banyak lagi manfaat yang dapat Ejen dapat buat. Selain pada amalan-amalan amalan-amalan yang sedia ada yang dah pernah kita buat iklan ni mudah, iklan roti guru, iklan air property, sebenarnya banyak lagi medium-medium percuma kan yang kita boleh letak dan kita sebenarnya tinggal dia ada bila orang Google sampai kena dekat kita. Sebelum saya tutup, menggunakan Facebook juga adalah satu kaedah yang baik. Zero cost marketing tadi kita gunakan content marketing dan sebenarnya Facebook page kita contoh create kita create Facebook page kita ni business. Okay, nama page kita ni pun saya pun pergi belajar lah. So, saya letak page nama saya muslih.my. Nak bangunkan muslih.my nak dapat 20,000 like di page saya tu bukan satu perkara mudah. Saya spend banyak. Saya rasa total spend saya dekat 20,000 lah. Maknanya satu like tu jatuh RM1 lah kan. Jatuh RM1 lah untuk dapat 20,000 follower tu kan. So, tapi saya dapatlah jualan rumah kat situ, dah balik modal dah pun kan. Dah untung lah. Mana daripada tahun 2000 start page tu 2013 tak silap saya 2014 2013 sehingga sekarang totalnya dah 20,000 lah spend dia. So page name ni bagi saya jangan letak macam saya lah musyrik.my ni jangan. Bagi saya kena ada perkataan yang orang nak search macam gunakan kaedah ni. Kalau contoh property sale, property for sale, search ramai kan. So better letak page name ni property for sale. So dia lekat kat Google. Saya tunjuk contoh property for sale tadi. Tak ada orang buat kat Facebook property sale. Better kita buat. Kalau property for sale in KL, masih tak ada juga di Facebook. Mana kita boleh buat tu? Okay, kalau property agent ceras, okay. Nampak tak? Real estate negotiator, property agent in ceras. Nampak dia buat. Kat Facebook nampak. Facebook antara tertinggi boleh capaian di Google. Maksudnya Facebook name kita tu boleh capai tau Kita tekan Facebook dia. So orang saya rasa yakin ramai orang datang di Facebook dia ni adalah mungkin daripada Google juga. Dia pun aktif ni. So tak apalah. So orang nak jual beli property orang cari dia Rina Properties ni. Siapa nama dia ni? Nama dia Ken. Ken. So tinggi tu carian dia di Google. Okay. Baca komen. Okay, semua dah tinggal email. Selesai tengah email. Alright, siapa belajar something pada malam ini, saya nak semangat daripada anda supaya semangat lagi saya nak ajar anda macam-macam lagi pada kelas-kelas akan datang. InsyaAllah seminggu satu kali. Setakat ni kita memang buat Khamis malam Jumaat. Aduh, kacau malam Jumaat ni. Minta maaf lah kan, dah tuntut ilmu kan. Puasa lah kejap. Ada ayat penunduk tak supaya klien beli rumah nombor 2? Oh, ayat penunduk. Dia saya tak tahulah nak jawab macam mana. Kita ni boleh usaha menggunakan content marketing kita yang tadi tu. Ayat penunduk tu tak ada lah. Ayat penunduk tak ada lah. Bila maksud beli rumah nombor 2 tu apa? Klien beli rumah nombor 2. Oh, so sekarang beli rumah pertama. Tadi ada kaedah kita ajar growth. Ada orang nak growth, nak upgrade rumah.
Sekarang ni mungkin dia beli rumah tu adalah rumah dia duduk sendiri. So boleh tak kita share pada dia, nak tak saya kongsikan satu rumah ni, bila anda beli, at least boleh cover sikit bayaran rumah anda sekarang. Contohnya beli rumah ni, contoh rumah sekarang bayar 1,000 dekat bank ataupun nyewa 1,000. Uh, Rumah muda, bank lah bank 1,000 sekarang ni rumah tu. Anda beli rumah ni, anda boleh bayar 500 rumah sekarang. Anda akan jimat 500 bayar rumah sekarang. Maksudnya rumah yang kita duduk sekarang ni bayar 500 je sebabkan beli rumah ni. Nak tak saya tunjuk pada anda? Tu pun antara ayat penunduk lah bagi saya kan. So dia akan berminat lah weh. Rumah dapat 2 biji, tapi lebih jimat bayar pula rumah yang sedia ada sekarang ni. So macam mana cara dia? Cara dia adalah rumah tu make sure bayaran installment dia tu ada positif cash flow sebanyak 500. Tu cara dia lah. 500. So 500 tu boleh cover rumah yang ada sekarang. Nampak tak? Ataupun rumah tu boleh ada cashback. Boleh bayar selama rumah sekarang ni selama setahun percuma contohnya kan. 12,000 cashback dia. So rumah sekarang bayar 1,000 sebulan. So bayar 12,000 kat bank siap-siap. So setahun tak payah bayar. Contohnya. So beli rumah, 2 biji rumah, tapi dalam masa setahun tu jimat untuk tak payah bayar rumah ni daripada cashback tu. So gaji dapat bersih. So kita boleh buat sesuatu lagi daripada dengan gaji tu. Jelas tak Wan Muhammad? Nampak tak? Tak faham boleh tanya. Faham tak apa maksud saya tu? Nak tunjukkan kenapa perlu beli rumah yang kedua tu. Manfaat membeli rumah yang kedua. Faham tak? So saya harap anda semua dapat belajar sesuatu pada malam ini. Saya doakan anda semua kaya dan berjaya di dunia dan di akhirat. Anda dapat pemahaman yang betul apa yang saya ajar tadi dan dapat praktikkan sebaik mungkin. InsyaAllah saya nak anda semua berjaya, betul-betul berjaya. Kita nak tutup 2019 ni. Jangan tunggu 2020 baru nak insaf. 2020 baru nak mula baru, jangan. Sebenarnya 2020 tu bermula dari pada hari ini. Hari ini kita mula untuk dapat 2020 yang lebih baik, insyaAllah. So mana yang baru nak mula jangan risau. Ramai orang pun sebenarnya bermula, janji bermula. Ramai orang bermula lewat, tak ada masalah. Tak ada istilah lewat pun sebenarnya. Yang penting adalah kita nak bermula dan kita bermula. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan lagi sekali anda kaya dan berjaya di dunia dan akhirat. Diberi pemahaman yang baik. Beroleh rezeki yang halal dan berkat. Assalamualaikum.